Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat bercuti di hujung minggu bagi mereka yang bercuti Sabtu dan Ahad. Maka sebelum saya bersiara langsung bercakap dalam isu yang masih lagi berterusan, iaitu pengisytiharan darurat, saya anda semua memberikan respon. Adakah dengan jelas mendengar apa yang saya cakap? Ya. Asna Khairul dan yang lain yang memberi salam. Waalaikumsalam. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pihak Istana Negara telah memberi respon kepada perjumpaan Perdana Menteri dan ke bawah duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kuantan pada petang kemarin selepas solat Jumaat, ya, di mana pihak Istana Negara telah menyatakan bahawa telah maklum apanya permintaan yang diperbuat oleh memanda Perdana Menterinya akan dirujuk kepada perjumpaan mungkin tidak rasmi, mungkin juga rasmi, kerana di dalam kuasa perlembagaan yang di-Pertuan Agong boleh memanggil persidangan Majlis Raja-Raja untuk membincangkan, mendengar pendapat kekanda tua dalam beberapa isu yang bersangkutan yang perlu diputuskan atas sifat yang di-Pertuan Agong, kerana kita sedia maklum bahawa Tuanku Yang di-Pertuan Agong adalah wakil Majlis Raja-Raja Melayu. Dari itu ada bidang kuasa walaupun tidak bertulis di dalam perlembagaan persekutuan, tetapi sistem raja perlembagaan itu menuntut supaya keputusan yang di-Pertuan Agong itu diperkenankan juga oleh Majlis Raja-Raja. Dari dalam isu kenapakah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merujuk kepada Majlis Raja-Raja, kerana perkara ini perkara besar. Perlembagaan Persekutuan di bawah 150 jelas menyebut Yang di-Pertuan Agong berhak ataupun mempunyai kuasa bagi mengisytiharkan ataupun proklamasikan darurat di dalam negara ini. Tapi bagaimanapun, bagaimana katanya pula dengan perkara 40, iaitu bertindak atas nasihat. Jadi sekarang ini perlembagaan ini nampaknya digunakan sebaik-baiknya oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong dengan merujuknya kepada Majlis Raja-Raja. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah pengisytiharan darurat, dan saya jelaskan kemarin dulunya, ini kalau berlaku kali keduanya. Kali keduanya iaitu darurat kerana politik. Ini berlaku waktu tahun satu masa, ya, mengikut sejarah. Dia berlaku pada tahun 67, ya, dalam kes Sarawak, ya, antara Stephen Kaluningkan, ya. Ini sejarah, ya, bukan saya pandai-pandai tulis ataupun pandai-pandai cakap. Apabila Stephen Kaluningkan nak digulingkan menjadi Ketua Menteri Sarawak, ya, di mana satu darurat telah diisytiharkan di Sarawak, dan kemudian itu Datuk
Stephen Kaluningkan semasa hayatnya. Saya pernah berjumpa beliau di Pejabat Snap di Kuching, dan pernah berbual dalam isu darurat ini. Jadi kalau kita lihat apa yang sebenarnya berlaku pengesaran darurat di Sarawak pada tahun 60-an itu antara Tengku Abdul Rahman dengan Stephen Kaluningkan lebih kepada untuk menggantung segala undang-undang yang berlaku di Sarawak, termasuk menggantung Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi tidak membolehkan Ketua Menteri memanggil sidang Dewan Undangan Negeri Sarawak. Itu yang sebenarnya unsur diadakan darurat di Sarawak masa itu. Kerana kebetulan pula Sarawak masa itu telah bebas daripada konfrontasi, serangan daripada peraku Parti Komunis Kalimantan Utara dan konfrontasi dengan Indonesia. Jadi kalau dilihat ada memanglah agak pelik sedikit pensiaran itu. Tapi kalau mengikut sejarahnya, Datuk Stephen Kaluningkan cuba untuk bawa kes mahkamah bagi menepikan. Tetapi mahkamah di Sarawak, itu Mahkamah Tinggi, telah memutuskan tidak boleh dalam bidang kuasa mahkamah untuk mempertikaikan keputusan darurat itu. Dan ini jelas juga di dalam perlembagaan, tidak ada hak bagi mahkamah membincangkan ataupun menolakkan satu proklamasi atau pengisytiharan kemerdekaan itu oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita berbalik kepada demokrasi pengisytiharan darurat ni. Apakah muslihat yang sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Perdana Menteri sekarang dalam isu mengisytiharkan darurat bagi Malaysia ini? Kalau kita lihat bahawa ancaman ketenteraman awam dengan kuatnya wabak COVID-19 ini berlaku di Sabah. Jadi kalau nak daruratkan Sabah bagi menguasai undang-undang dan sebagainya, sepatutnya Sabah lah yang diisytiharkan sebagai kawasan darurat, yang mana tidak boleh semua orang masuk dan tidak boleh keluar. Kalau ini pun dilakukan, saya rasa Tan Sri Muhyiddin akan selamat. Kerana sebilangan besar ahli-ahli parlimen Sabah tak boleh keluar daripada Sabah kalau sudah didaruratkan. Tapi saya percaya bahawa ahli parlimen ini ada juga privilege-nya. Mungkin dia hendak juga datang ke parlimen dan tidak boleh menghalang seorang ahli parlimen untuk menghadiri sidang parlimen, kerana ahli parlimen itu menghadapi implikasi kepada apa yang saya katakan, iaitu etika ahli parlimen. Dan itu sah juga kalau kita buat seperti kalau Muhyiddin Yassin umumkan Sabah kawasan darurat bagi menghalang berapa orang ahli parlimen hadir, pun tidak boleh juga dilakukan, kerana dianya seperti sama menghalang ahli-ahli parlimen Sabah untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat yang berlangsung minggu depan. Isu yang dibangkitkan oleh rakyat sekarang ialah apabila isytiharkan darurat, proklamasinya sudah diisytiharkan, sudah diwartakan oleh kerajaan setelah diperkenan oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong, ada atau tidak salah guna kuasa. Ini yang perlu dipikirkan, yang ditentang oleh rakyat, ditentang oleh ahli-ahli politik, khasnya daripada pihak pembangkang. Ada atau tidak salah guna kuasanya. Bertambah pula, jika pengisytiharan ini melibatkan bahawa parlimen tidak boleh bersidang, maka undang-undang akan dibuat di luar kuasa parlimen yang dipanggil ordinance.
Dan mungkin undang-undang itu ialah mencekam atau undang-undang yang zalim kepada bukan saja kepada ahli politik tetapi kepada rakyat terbanyak. Jadi dari itu ah, um, kenapa Muhyiddin Yassin tidak menjelaskan kepada awam, kepada orang ramai, kepada rakyat. Kan dia Menteri Perutusan, terkenal dengan Menteri Perutusan. Patutnya dia memberi pandangan atau penjelasan kepada rakyat terhadap isu ini. Walaupun kita di Malaysia ni tidak ada tunjuk perasaan demonstrasi di mana-mana, tetapi jika seorang Perdana Menteri memberikan penjelasan keperluan darurat ini, saya rasa rakyat jika masuk akal akan menerimanya. Tidak ada jadi masalah apa-apa demi kebaikan rakyat dan negara. Kita lihat sendiri bagaimana respon Presiden Jokowi minggu lalu berlakunya demonstrasi habis keseluruhan negeri Indonesia. Tetapi Presiden Jokowi mengambil pendekatan menjelaskan, menerangkan isu rang undang-undang soal pencarian kerja itu. Jadi reda sedikit isu itu dan agaknya telah kembali ke asal keamanan di Indonesia dari segi demonstrasinya. Walaupun ada sedikit titik bengek yang belum diselesaikan. Jadi dalam soal mengisytiharkan darurat ini, kenapa sepihak? Iaitu Kabinet dan rombongan Makcik Kiah ke Istana Abdul Aziz di Kuantan. Kenapa selepas balik ke Kuala Lumpur dan hari ini PM Muhyiddin Yassin tidak berdepan dengan media ataupun dengan rakyat untuk menjelaskan bahawa ini dia darurat yang hendak dilakukannya demi melihat ancaman keselamatan kerana andainya kononnya kapal perang Cina sekarang ni dah berada 200 km ke daripada pantai Malaysia ke, bila-bila berasa boleh menyerang, perlu didaruratkan ke, sebagai contoh. Ataupun rakyat nak berdemonstrasi seluruh negara, ini akan mengganggu gugat ketenteraman dan keekonomian negara ini dan sebagainya lah. Kenapa? Berilah tahu rakyat, wahai yang amat berhormat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dan berikrarlah jika darurat ini dilakukan dengan niat yang bersih, suci, rakyat tak ada masalah. Kerana ia baik. Kerana dengan darurat ini, titik bengek yang menjadi isu sekarang ini dapat diselesaikan untuk tempoh yang tak begitu panjang. Kerana kalau peristiwa 13 Mei kerana kematian, kerana kebakaran kesengsaraan rakyat hanya berlaku dalam tempoh daripada bulan Mei tahun 69 ke bulan September tahun 71. Ya. Jadi lebih kurang 24 bulan saja, 26 bulan saja darurat itu. Dan pihak kerajaan masa itu, Kerajaan Perikatan, Allahyarham Tun Razak, menarik balik pengisytiharan darurat itu. Bagaimanapun pengisytiharan darurat itu telah memberikan kebaikan kepada rakyat masa itu. Kurangnya peranan parti politik, parlimen tidak bersidang, tapi berpuluh-puluh ordinan dikeluarkan di zaman Mageran itu. Antara ordinannya itulah dia yang dilaksanakan oleh almarhum Tun Dr. Ismail, iaitu menangkap semua kepala gangster segala mereka yang dilihat menimbulkan masalah kekacauannya di bawah satu ordinan. Menangkap mereka dan dihantar ke Pulau Jerdak dan tahanan lain. Tapi bagaimanapun itu baik untuk negara. Tidaklah menjadi satu permasalahan kepada negara ini. Jadi tuan-tuan dan puan, rakan-rakan semua, rakyat sekarang ini
pemahamannya darurat ni kerana COVID-19. Kerana COVID-19 inilah kononnya tak didaruratkan. Sebenarnya masalah COVID-19 ini atau corona ini atau kita sekarang berada dalam keadaan pandemik ialah disebabkan kegagalan. Kegagalan kerajaan Muhyiddin Yassin. Dia gagal bukan kerana penjawat awam tidak menjalankan tugas. Kerana waktu terlalu terhad bagi Muhyiddin Yassin, seorang Perdana Menteri, yang semua orang tahu dia menghadapi masalah kesihatan. Iaitu kanser, parah. Dekat telur dia tu. Jadi, dia tak boleh bergerak dan tak boleh bekerja kerana seorang yang menghadapi kanser, antara rukunnya untuk berubat, jadi pulih balik, ialah tidak boleh stres. Tak boleh stres, tak boleh kemurungan. Kerana persentasenya orang yang kena kanser ni selalunya padam. Jadi, apa yang nak dibuat sekarang ini bahawa Muhyiddin Yassin masih lagi bertahan dengan kuasa dia. Untuk menjadi Perdana Menteri, dan masa yang dia patut bertindak, bekerja untuk kepentingan rakyat ni banyak tidak digunakan. Sebaliknya bergantung kepada pembantu-pembantu dia yang seperti saya kata, makcik gemuk, setiausaha politik, botak dia, setiausaha sulit kanan dia dan sebagainya. Jadi inilah dia kita nak beritahu kepada rakyat. Ini sebenarnya kegagalan. Kenapa apabila kerajaan Perikatan Nasional plus BN ini gagal, kenapa rakyat nak jadikan mangsa? Rakyat sekarang ni betul-betul menjadi mangsa kerakusan. Jika darurat dia, kerana dengan darurat itu, undang-undang akan dikuatkuasakan. Mana yang ada, mana yang boleh. Mungkin juga undang-undang perkara-perkara kebebasan bersuara ini juga akan diambil tindakan. Kerana akta hasutan lah. Kerana akta Suruhanjaya Komunikasi 533 lah. Jadi, apa akan berlaku? Jadi darurat ini lebih banyak kepada untuk mempertahankan kuasa 5-6 orang yang berada dalam gerbang kuasa. Jadi apa yang saya nak kata pada tuan dan puan ialah kita terus memberikan pandangan kita. Kita cuba memberi. Saya penuh percaya bahawa setiap orang yang menulis soal darurat, bercakap seperti saya di dalam siaran saya langsung, didengar oleh pihak-pihak yang tertentu. Kemungkinan juga kita tidak tahu Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Seri Tuanku Sultan Abdullah membacanya, mendengarnya, sambil dia dalam keadaan tidak boleh ke sana kemari sekarang ini, media sosial, baik Twitter, Instagram, malah Facebook ni. Jadi kita terus kita kena terus bercakap, memberikan pandangan kita, kesan kepada rakyat. Masalah kita di Malaysia sekarang ialah kecelaruan ini. Kecelaruan pemimpin sekarang yang tidak menentu pendiriannya. Termasuk dalam soal COVID ini. Seperti yang saya katakan hari itu, kalau saya lah, kalau saya lah, mereka yang menghadapi penyakit COVID ni diasingkan dulu. Mereka yang dah disarik serius ada COVID-19 dimasukkan dahulu walaupun sudah pulih ke tempat lain. Tetapi kita tidak. Asalkan kenyataan setiap petang sudah pulih. Ke mana yang sudah pulih ni? Berkeliaran mana? Patutnya apa yang kerajaan buat. Mereka yang telah didapati COVID-19 terus dikekalkan dengan gelang yang bukan warna pink lah, warna yang lain
untuk memberitahu kepada pihak yang lain bahawa dia itu bekas pesakit COVID-19. Kemungkinan simptomnya ada dalam badan dia lagi. Dari itu kita pun minta orang yang pakai itu pun kena waspadalah. Janganlah berkeliaran sana sini, pergi shopping dan sebagainya. Jadi supaya kita dapat, kalau kita dapat mengasingkan ini, mungkin kekurangan juga. Dan seperkara lagi lah, saya tengok di Kuala Lumpur ni, kerajaan buat roadblock, iaitu melalui PDRM, sana roadblock, sini roadblock. Sebilangan besar roadblock ni tak adalah tahan menahan. Tapi satu perkara yang agak saya kadang-kadang tanya, apa kaitannya roadblock dekat Jalan Tun Razak, di bawah jambatan, persimpangan dengan Jalan Istana tu, bawah jambatan tu, trafik yang buat. Trafik ni apa benda dia? Patutnya polis ni kena faham. Saya tak fahamlah Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara ni. Kalau saya lah, sama ada saya Ketua Polis Negara ke, saya Menteri Dalam Negeri ke, semua sekatan ini saya minta PJA, pasukan Kerak-Am, supaya nampak aura dia, nampak garangnya, nampak dia punya seriusnya buat kerja. Kemudian apa jadahnya kita simpan FRU ni yang berbanyak-banyak kumpulan itu. Gunakanlah pasukan itu. Ini di jalan saya tengok trafik. Dia nak tahan apa tu? Dia nak tahan orang tak ada lesen, rotek mati. Untuk apa? Jadi patutnya diletakkan pegawai bertugas itu sama ada daripada PJA, pasukan gerakan am ataupun FRU. Jadi barulah nampak keseriusan kerajaan membuat roadblock. Ini buat roadblock, letak trafik, polis tugas am, dia pun naik penat dah. Dia main tak kisah ya, lalu lah. Jadi untuk apa itu? Apa yang patut dibuat sekarang ialah kita mesti membuat satu kerja yang berkuat kuasa, yang dapat memberi kesan kepada rakyat. Begitu juga kita tengok kerajaan macam Bandaraya Kuala Lumpur ni. Banyak papan airline yang diberi permit airline. Ada yang dah tak ada lagi airline sebab sekarang dah COVID. Masukkanlah berita-berita baru terhadap COVID-19 ini setiap 1 jam. Bukannya setiap 1 jam doa. Saya tidak menentang doa. Tetapi saya ada membaca kisah. Kisah itu dalam sebuah buku. Dia menulis kisah doa. Dia kata di China dulu, ada 2 keluarga. 2 orang lah. Petani yang menghadapi musim panas. Yang tak berhujan lama-lamanya. Satu pihak ni dia berdoa. Dia berdoa, tapi duduk kat rumah. Dia tak buat apa-apa pun, dia doa lah. Yang satu ni buat dua-dua. Dia berdoa, tapi dia kerjakan jugalah ladang dia yang tak berair tu. Sikit. Dari itu, tibalah masanya pula, mungkin kerana doa, betul. Hujan datang. Jadi, apabila doa hujan datang, yang berdoa tapi ada di rumah itu, dah lapar. Dah tak makan. Sebab, waktu panas, dengan doa dia, tanah ladang dia tak kerjakan. Tetapi yang berdoa tapi terus mengerjakan tanah ladang dia, datang hujan, menyuburkan dia, dalam beberapa minggu kemudian dia mendapat hasil dan dia kenyang. Dia tidak kebuluran. Begitu juga kita. Berdoa ini, tetapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita tidak melarang kaum kerabat kita keluar pada rumah. Kita tidak melakukan perkara duduk dalam rumah, keluar tidak penting dan sebagainya. Jadi, bagaimana itu?
Inilah dia yang saya nak jelaskan kepada tuan. Saya nak cakap lembut-lembut supaya tuan-tuan faham. Ya. Ha. Jadi sekarang ni asyik Elan. Elan bulan 2 dulu masa COVID dengan Elan sekarang pun sama lagi. Sama ayat dia. Kenapa kita tak ubah pendekatan ini? Kenapa kita tidak menggunakan media kerajaan, RTM ke, TV3 ke, pertolongan Astro dan sebagainya ke, berkempen untuk rakyat terhadap masalah COVID-19 ini. Beri mereka tekanan dan sebagainya. Ini tidak. Kita tidak melakukan itu. Setiap 1 jam doa lah. Jadi kita pun naik malas dah. Dulu awal-awal suka jugalah. Secara senyap-senyap. Bila doa keluar dalam TV kita, amin. Amin. Ini ada orang hantar kat mesej saya ni. Ni kawasan saya ni. Datuk depan Vista Tasik tu Beria sungguh roadblock, siap senapang lah. Ada reporter gak cari apa di situ pelik. Macam tadi lah. Macam tadi. Kan saya duduk di satu restoran. Saya tak nak sebut lah. Tiba-tiba polis pun datang 1,000 masuk dalam tu. Pergi tanya. Dia tak tanya sebab saya memang pakai tu mask. Dan kami pun duduk 2 orang bertentangan. Tapi kalau kita tengok kesian saya dengan anggota polis ni. Saya kesian dengan mereka. Masuk hanya kerja ber-KPI. Patut apa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan sekarang ni ialah mengisytiharkan seperti ada setengahnya melakukannya, iaitu jumlah had orang yang boleh berada di dalam satu-satu premis. Contoh, kalau premis itu tidak begitu luas, dia setakat 10 orang saja ada dalam satu masa ketika. Jadi kalaulah kedai yang saya masuk tu kapasitinya selalunya 50 orang, jadikanlah saja 30 orang. Tulis dekat depan-depan itu, Jabatan Kesihatan keluarkan sijil untuk memberitahu permit kemasukan orang dalam restoran yang saya makan tu 30 orang dalam satu masa. Lebih pada 30 orang dengan restoran dan orang yang ada di dalam itu semua sekali akan disaman RM1,000. Kan baik, kan lebih baik. Kreatiflah sikit. Kenapa yang tidak kreatif? Walau bagaimanapun saya melihat ada 2-3 kedai memberikan amaran. Dia boleh masuk banyak ni. Jadi kalau kita nak masuk, kena tunggu dulu. Dia lepaskan orang tu, baru kita masuk. Tetapi itu inisiatif mereka. Kenapa Kementerian Kesihatan tidak membuat inisiatif yang begini? Maknanya sekarang segala-galanya mesti ada. Tapi yang anehnya di pejabat kerajaan 10% saja boleh datang untuk bekerja. Tapi di restoran tak ada 10%. Asal ada meja, ada penjarakan sosial. Begitu juga kedai, 7-Eleven dan sebagainya. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan pro lah sikit. Buat satu peraturan, semua premis ini mesti ada had orang masuk. Termasuk sekolah. Sekarang sekolah tak ada tutup. Anak bangsa nak belajar. Apa salahnya sekolah sekarang ini dikurangkan pelajar? Kalau office boleh menyediakan satu jadual, minggu ini kamu kerja di rumah, minggu depan hari ini kamu kerja di office, datanglah pergi. Kenapa sekolah tak boleh dibuat? Hari ini bagilah 20 orang pelajar.
yang bebas daripada COVID, yang sudah disuntik, yang sudah dicucuk ke, dah dikaji dia punya suhu badan ke. Ha? Minggu depan 20 orang lagi yang lain yang pula datang sekolah. Jangan yang 40-40 kamu suruh datang sekolah. Begitu juga, susunlah waktu kantin. Ha? Time ni, kelas ini. Dalam 60 orang makan. Semuanya boleh buat kalau kita pakai otak. Tetapi kerana kita tidak ada inisiatif, tak ada kreatif, itulah jadi dia. Ha? Begitu juga. Macam sekarang, di tempat stadium bola sepak tu. Bersusun gerai di kawasan saya lah. Di Bandar Tun Razak. Patutnya kerajaan ke Bandaraya Kuala Lumpur pergi jumpa dengan penjajah tu. Hari ni gerai ni berniaga. Besok gerai ni gerai yang ni tak boleh berniaga. Selang-selikanlah. Ini dia susun gerai sepanjang itu, rapat-rapat dah menimbulkan masalah trafik, double parking dan sebagainya. Jadi macam mana? Jadi kadang-kadang kita sebagai pengguna pun bukan tak simpati dengan orang-orang ini yang nak buat berniaga ni. Kadang-kadang saya pelik juga. Kenapa kamu benarkan orang berniaga di depan sekolah menengah sains tu? Di pinggir jalan. Wahal di depan itu ada parking yang panjang. Tasik Bandar Seri Permaisuri. Kenapa mereka itu tak boleh berniaga di tapak itu? Yang tidak mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang kadang-kadang saya fikir juga. Kenapalah mereka tidak fikir benda ni? Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok apa yang akan berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, saya terus bercakap. Kan saya ada masa yang panjang. Malam minggu ni kita tak bolehlah nak tinggi-tinggi suara. Kita ada Menteri Aiswam. Tak, saya minum Aiswam. Aiswam. Ahmad Yani Nordin bertanya, pada saya langkah yang terbaik buat masa ini adalah mengadakan sekatan jalan raya di setiap sempadan antara negeri bagi mengawal pergerakan yang tidak mustahak bagi kebenaran pada usaha yang penting saja. Okey. Masalahnya sekarang ni kita pedulikanlah. Saya kata dah tiba dibuat pendekatan baru. Di samping yang saya katakan tadi, anggota bertugas itu janganlah polis trafik, kesian. Dia banyak kerja lain. Bagilah PJA ataupun pasukan polis simpanan. Jadi apa yang saya nak kata, patutnya pihak polis sekarang ni mencari jalan plan B yang agak menasabah, iaitu scan apabila dia lalu lebuh raya, melalui jalan sekatan polis. Dan apabila dia lalu sekatan polis, biar anggota tu tengok, suruh dia scan. Sebab dengan scan itu maklumat dia ada. Jadi scan itu, kalau kita scan sekarang ni, kalau tulis kita ambil MySejahtera, dia akan tulis tu di mana kita pergi. Macam ni. Okey. Ni scan MySejahtera. Jadi apa yang patut kerajaan buat? Pertama, tanya dia, you dah upload ke tidak MySejahtera? Sebenarnya setiap warga negara, setiap rakyat yang bergerak di luar diwajibkan add MySejahtera. Kemudian dengan MySejahtera ni saja juga, semua roadblock polis akan bagi kad QR tu untuk di-scan
oleh pemandu. Ha? Kalau dua orang kena scan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita dapat satu data pergerakan mereka itu. Apabila nanti 3 hari kemudian, 2 hari kemudian, mereka akan terkena COVID-19, MySejahtera dapat mengesan dia. Oh, dia pernah lalu roadblock ini. Kemudian dia lalu roadblock kat setapak. Apabila kita tanya dia, pada tarikh-tarikh ni, kamu lalu ni, lebuh raya, pusat kawalan polis ataupun roadblock di Jalan Tun Razak. Kemudian yang terakhir, kamu keluar ikut Jalan Genting Kelang. Lepas tu kamu ke mana? Tiba-tiba kami dapati kamu ada check-in dekat roadblock di Bentong. Jadi, maknanya dia telah keluar tanpa permit. Jadi, apa yang susah sangat? Ni kerajaan ni, dia buat MySejahtera, dia sendiri tak tahu gunakan MySejahtera itu untuk kepentingan keselamatan dan kawalan. Dan saya rasa satu masa esok, kalau agak ni mendadak ni, tak berhenti juga sebulan, setiap orang perlu ada QR. Saya pergi jumpa A, saya akan scan A. Ni orang yang saya jumpa, ni orang yang saya duduk. Dia orang dalam poket dia orang tu mesti ada QR. Jadi kalaulah darurat diteruskan, saya harap kerajaan, khasnya Kementerian Kesihatan, membuat perkara wajib. Setiap orang yang keluar rumah, tak keluar rumah tak apalah. Takkanlah bayi pun ada QR. Orang macam saya yang selalu duduk, pergi ke sana, pergi ke sini, kan? Mesti ada QR. Kalau bila saya duduk di kedai kopi, bukan saya kedai kopi itu saja yang akan saya scan. Orang yang duduk bersama saya pun saya scan. Kecuali anak isteri saya. Takkan anak isteri saya pun saya nak scan waktu minum. Tapi orang lain. Dari itu kita boleh tahu datanya. Kerana kita sudah maklum MySejahtera ni tujuan dia ialah untuk mencari data. Jadi apa yang susah sangat nak menyelesaikan isu-isu ini? Okay. Dia takut masuk parlimen. Dia takut masuk parlimen kerana dia tahu bahawa hubungan dia dengan UMNO tidak begitu baik, walaupun si Jawa Ponorogo tu dah buat kenyataan akan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, tetapi kemungkinan untuk satu undi rang undang-undang akan ditolak kerana tak cukup. Kerana kita sudah maklum sekarang ini kedudukannya ialah 108 lawan 1013. 13 ni pula satu sakit. Tinggal 112. 12 ini 4 buat kenyataan tidak menyokong, tinggal 108. Jadi 108 sama 108 sama. Jadi dunia tipu daya. Saya nak jawab soalan ni. Baik Nadatul Aun. Jadi kita harap MySejahtera ni kalau tak save ke cloud, you kena buat sendiri. Macam saya, setiap kali saya buat MySejahtera, saya screenshot, saya simpan supaya saya jangan terlupa. Walaupun kalau saya buka MySejahtera, ada history dia, Nadatul Ain. Bagaimanapun, harap Kementerian Kesihatan akan memberikan penambahan baik ini.
Masuk. Okey. Rahim Mawawi Kristian. Ha? Arawi boleh beri penjelasan Tok, kenapa MP UMNO tolak isytihar darurat? Susah nak jawab, Khairul. Ayam Razali, betul. Tu yang terbaik. Nak tahu kantoi tak kantoi, kita dah tahu lah tu. Ha? Maknanya ditambahkanlah kekuatan Mas Sejahtera tu. Sehingga boleh mengesan kamu melanggar sempadan atau melintah negeri. Al-Kawari, menterinya Muhammad Adham Baba. Dia tak boleh bercakap, jadi kurang bercakap dalam TV lah. Amat slow suara. Cuba kamu tinggikan suara telefon kamu tu. Saya nak cakap tertinggi kau marah. Pak Man Wangsa Majuri, yang tak boleh buat apa kita tak boleh. Tak boleh download Mas Sejahtera, mana kita boleh pakai, kita tak boleh lakukan. Mungkin dia miskin, dia susah, telefon tu untuk berhubung dengan keluarga dia. Yang itu kita maafkanlah. Okay? Dunia tipu daya. Pada penerbangan saya sebelum PM ke istana untuk mohon darurat, patutnya dibahas di Parlimen. Ambil pendapat semua ahli. Inilah yang dilakukan oleh Tun Razak pada tahun 1977. Di mana Tun Dr. Mahathir membawa cadangan untuk mengisytiharkan darurat bagi negeri Kelantan. Sehingga menyebabkan pada tahun 1978, bukan tahun 78, PAS menentang usul itu. Jadi dunia tipu daya, memanglah patutnya Parlimen dipanggil sidang mengejut. Kerana Perdana Menteri ada kuasa mengejut. Yang dia boleh memanggil sidang Parlimen tergempar untuk membincangkan isu untuk nak menggerankan negara ini. Tetapi bagaimana dia nak buat? Kerana dia tak cukup majoriti. Kalau dia cukup majoriti, tentu dia buat. Sewajarnya begitu. Jika Parlimen telah meluluskan satu rang undang-undang untuk mendaruratkan Malaysia dalam isu penyakit COVID, yang di Pertuan Agong tak perlu menghadap ramai-ramai. Tak payah hantar panggil sekali Ketua Polis Negara ke Panglima Angkatan Tentera ke KSN ke menteri itu dan menteri ini. Perdana Menteri pergi menghadap iaitu Pertuan Agong untuk perkenankan saja. Kerana itu keputusan Parlimen. Jadi dunia tipu daya. Berani ke Mudin ni buat? Berani ke dia? Tak berani. Sebab silap-silap dia nak buat usul membentangkan rang undang-undang bagi mengisytiharkan darurat bagi seluruh persekutuan menghadapi COVID-19 ini. Dia yang terlentang nanti. Apabila usul tu ditolak. Ini tuan-tuan dan perempuan yang antara sebabnya. Mereka Muhyiddin Yassin dengan askar Masjid Gemuk dia, dengan supportif botak dia, dengan sudut penulis upahan dia, tak berani nak buat. Muhammad Nazri. Kalau yang Tuan Agong tak setuju, nampak gaya pembentangan bajet kena teruskan. Dah tentu tak cukup majoriti. Boleh ceritakan apa yang berlaku selepas itu, terutama usul yang tidak. Nazri, antara sebabnya nak dibuat darurat ni untuk menggantung Parlimen. Supaya Parlimen tidak bersidang. Prorok. Tetapi dia tidak hendak gunakan prorok. Dia gunakan undang-undang darurat. Antara undang-undang darurat itu yang akan dikuatkuasakan
ialah melalui ordinan perintah darurat 2020, Parlimen tidak boleh bersidang, tak boleh bermesyuarat. Bagaimanapun Parlimen mengikut kuasa perlembagaan, tanpa Parlimen bajet boleh diteruskan oleh undang-undang darurat itu. Ini yang muslihat yang sebenarnya Mudin ni nak buat darurat kerana dia tak mau berdepan dengan masalah pembentangan bajet. Kerana pembentangan bajet ini tentulah tidak menyenangkan rakyat. Kerana pembentangan bajet berhubung dengan masalah cukai, masalah beban rakyat dan sebagainya yang kita belum tahu lagi. Inisiatif lain mungkin tidak ada. Kerana kalau ada duit pun kabarnya reserve negara sekarang makin hari makin kurang. Pendapatan tak ada. Ekspor kita kurang. Jadi Muhammad Nazri, pada pendapat saya jawab soalan anda, ya, antara ciri darurat itu nanti yang akan dimaklumkan bahawa Parlimen akan digantung, dan jika Parlimen digantung, Dewan-Dewan Undangan Negeri seluruh negara daripada Perlis sampai ke Sabah juga tidak boleh mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri. Dan juga tidak ada berlakunya pembubaran Dewan Undangan Negeri Sarawak selagi akta darurat itu tidak ditarik balik. Ini makluman saudara Muhammad Nazri. Terima kasih soalan itu. Datuk, kenapa Muhyiddin takut nak letak jawatan? Hai, Perdana Menteri ni tempat kilang duit lah. Tempat cetak duit. Tak bayar dengan Najib Razak dan Rosman Mansur. Berapa juta, berapa ribu beg dapat dan sebagainya. Senang nak lepas ke? Berapa orang yang belajar tasawuf, ya. Saya nak terima kasih lah dengan sahabat saya Taram Shah dari Muar, rajin hantar kopi. Saya tak beli pun. Dan juga Pro Kamal dari Penang. Dua orang ni dia rajin. Pro Kamal dia tak hantar kopi saya lama dah. Ini Taram Singh nak hantar. Taram Shah, sorry lah. Taram. Terima kasih saudara Taram Shah. Bersusah payah pergi ke pejabat pos. Tolong postkan saya kopi Muar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Musa Ahmad, yes. Kalau dia kalah majoriti, saudara Abdul Rahman Syafi'i, dia letak jawatan lah. Bubarkanlah Parlimen. Siapakah orang yang paling sesuai untuk jadi PM? Seorang yang boleh menyatukan semua kaum. Kalau orang tanya saya ni, soalan ni, susah saya nak jawab. Kan saya jawabkan, orang kata saya makan dedak. Saya jawab beginilah. Yang nak jadi Perdana Menteri ini adalah generasi yang lahir tahun 70-an. Generasi yang lahir tahun 60-an, 50-an, goodbye lah. Rehatlah. Bertambah pula yang lahir tahun 40, macam Muhyiddin Yassin, 50 macam saya, Jawa Ponorogo tu, tahun 60, berhentilah. Tak kira siapa dia itu. Negara ini mesti diletakkan kepada generasi merdeka. Iaitu yang lahir dalam tahun 70-an. Kalau tahun 70, sekarang tahun 2020, dah lingkungan 50 tahun. Banyak tokoh-tokoh muda sekarang yang boleh bekerja, yang boleh berjuang dalam mentadbirkan negara ini. Kita tidak pernah bagi mereka peluang, cuba kita bagi mereka peluang. Sokonglah generasi muda
Saya sendiri pun akan menyokong generasi yang demikian. Cukuplah kita selama bertahun-tahun ini asyik-asyik generasi 40, 50, 60 yang lahir tahun itu. Tahun 50, tahun nah, tahun 40, tahun dah. Ha. Jadi generasi tahun 30, 40, 50, 60 stop. Jadi advisor saja, memerhatikan saja, menunjuk ajar ya. Bagi generasi tahun 70. Ada tu banyak ahli-ahli parlimen ini yang lahir tahun 70 berwibawa, berkebolehan. Bagi mereka peluang. Salam Datuk. Yang di-Pertuan Agong akan bincang. Oh, ini ada ni satu soalan ni amat menarik. Dengan Majlis Raja untuk buat keputusan. Dalam Majlis Raja tak ada wakil dari Sabah dan Sarawak. Ini seolah kami tak dengar suara kami. Kelai Tanjung, suara kamu tu dipindahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang di-Pertuan Agong tidak mewakili apa? Tidak mewakili Pahang. Dia mewakili Kelantan, Melaka, Sabah dan Sarawak. 4 negeri dia mewakilinya. Jadi jangan kata bahawa suara anda tidak didengar di sidang majlis raja-raja. Sebaliknya didengar. Jadi Kelly Tanjung jangan kecil hati. InsyaAllah pertimbangan akan dibuat juga bagi tujuan menjaga kesejahteraan rakyat Sabah dan Sarawak. Wan Dawawi, dia lahir tahun 46. Wanita jadi Perdana Menteri. Tak ada apa masalah. Apa yang jadi kita masalah? Takut pas lah. Takkan sokong. Ha. Syamzang, Datuk, apakah istana akan memihak kepada Perdana Menteri? Itu sebab saya tanya, 150 ni, perlembagaan, ada kaitan tak dengan pasal 40? Tuanku kena bertindak dengan nasihat. Tetapi nampaknya, apabila Tuanku Yang Pertuan Agong memanggil majlis raja-raja, maka nasihat itu tidaklah menjadi didengar. Maknanya, Tuanku Yang Pertuan Agong ada alternatif lain. Dia berbincang kepada kekanda dan adindanya daripada 9 negeri yang lain. Baik Tipu Daya, itu pandangan anda. Saya hormati pandangan anda. Datuk Rashid Leo, saya balik 20 bulan. Saya tak ada masalah. Saya tak pergi berkempen. Nasib baik, syukur. Alhamdulillah. Saya tak ada ke kawasan-kawasan pendalaman. Tak ada buat merayau dan sebagainya. Saya banyak masa di Kota Kinabalu. Berjumpa orang di Kota Kinabalu saja. Alhamdulillah. Datuk. Wan Fazilah, Tok Mami. Datuk Azmi layak ke jadi PM ganti? Tak tahulah. Tanyalah orang yang sewaktu dengannya. Yang gemar perkara itu mungkin layak kot. Kita tak layak lah. Paduka Sultan Perak mempunyai kebijakan yang luar biasa. Datuk. Betul? Azam Furani. PAS ni apa benda yang nak dibincang? Tak mustahil lah nak bincang PAS ni. Jadi Datuk Rashid Leo saya sihat. Saya tak ada pergi buat test apa-apa kerana saya tak campur orang. Paling ada pun orang yang saya jumpa Datuk Rashid dengan Musli. Lain tu saya rasa tak ada kot. Saya tak jumpa orang pun. Ha? Saya dengan kawan-kawan saya dengan Semenanjung, pergerakan saya terbatas. Waktu saya pergi ke Bengawan pun saya tak masuk dalam kawasan kelayak ramai, saya kat tepi je. Lepas tu cepat-cepat balik.
Ahmad Ambali. Ha. Rafizi KJ, yes. Rafizi pun layak, KJ pun layak. Okay. Saya tengah membaca komen-komen yang mana saya boleh jawab. Bung Mokhtar. Tak masuk akal lah dia tu dalam senarai Perdana Menteri. Asosani tak boleh. Itu hak dan kebebasan. Wow. Azam Farani. KJ ni dia punya masalah terlampau intelektual sangat. Tak bercampur dengan orang. Dia pula masalah dia pula dengan generasi tua dalam UMNO pun dia tidak begitu rapat. Dia dengan dunia tersendiri dia. Jadi dan dia adalah ancaman kepada Jawa Ponorogo. Kabarnya antara sebab nak menyokong kerajaan Muhyiddin Yassin ni kerana Jawa Ponorogo percaya bahawa jika ada reshuffle kabinet maka KJ ini akan digugurkan kerana 4 orang daripada menteri ini kabarnya tidak mendapat restu ataupun dalam senarai yang dinamakan oleh UMNO. Itu sebabnya untuk nak menyelamatkan institution si pengkhianat tu dilantik jadi bendahari UMNO. Itu kabarnya lah. Syangganang, saya tak nak bincang soal Mukhris ni kerana dia dah diberi peluang 2 kali, dia tidak menunjukkan kebolehan dia untuk jadi pemimpin. Tambah pula dengan kisah keluarga dia, kisah dia jadi Menteri Besar Kedah, berulang alik dengan kapal terbang pagi ke Alustar, petang balik. Jadi saya rasa dia tidak dalam senarai yang difikirkan untuk menjadi Perdana Menteri masa depan lah. Kecuali pertolongan Allah lah. Bolehkah Yang Tuan Agong memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM untuk menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tiada majoriti? Boleh. Tidak ada halangan kalau Anwar Ibrahim cukup majoriti dia. Tetapi politik balik ke asal lah, bergaduh balik. Sebab tidak ada orang tengahnya. Kampung Kupang Baling, Syamuddin sebagai pemimpin, hancurlah. Ini cukup lah. Malaysia ni berperdana menterikan orang bangsawan, cukuplah. Kalau kita tengok senarai-senarai yang jadi Perdana Menteri, yang bakal nak jadi Perdana Menteri ni, semuanya bangsawan. Mak bapak mereka datuk lah, inilah. Malas saya nak sebut lah satu-satu. Muhammad Sipit Baru, yang di-Pertuan Agong ambil alih pemerintahan negara secara langsung tak ada. Tetapi yang Pertuan Agong tetap ketua eksekutif negara. Segala-galanya terletak di tangan dia, tetapi dia mewakilkan kepada orang lain seperti Perdana Menteri. Azmi Farani, terima kasihlah kau nak belanja saya dekat Spiring. Sedang APEC berlangsung di dalam darurat. Kalau berlakulah darurat. Kemudian itu kalau dah darurat, kehadiran tidaklah sebanyak mana. Saya rasa banyak ketua negara tidak akan hadir
dengan keadaan jumlah pandemik yang banyak ini. Sebahagian besar mereka akan hantar wakil-wakil mereka saja untuk bersidang bagi COP, bawah sidang APEC ini diadakan di Kuala Lumpur. Lagipun tak ada kebaikan apa pun sidang APEC ini dari segi keadaan pandemik ini. Bertambah pula yang akan bercakap nanti sudah pastilah Azmin Ali. Bayangkanlah. Ketua Menteri Sabah bagaimana? Ketua Menteri Sabah ni senang ya. Apabila kerajaan perikanan terkubur, dia kenalah berhenti. Okey. Saya dicalon Al-Kawarini. Manalah orang nak bagi. Vikram Sudakar. Salam Datuk, apa pendapat Datuk tentang pembentukan kerajaan tanpa parti politik sehingga tamat penggal? Boleh. Maknanya Perdana Menteri dilantik oleh Menteri Agong untuk tempoh tertentu, bukan selama-lamanya. Perlembagaan kata prorok parlimen ialah selama 6 bulan saja. Jadi kalau ada usaha untuk nak mengurangkan politik, lantik orang luar jadi Perdana Menteri sementara, maka dia hanya sekadar 6 bulan sehingga parlimen dibubarkan, pilihan raya dilakukan. Ahmad Ambale. Okey. Asusani. Kenapa semua orang takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk mesti tahu. Muiz Halim. Anwar Ibrahim ini kena berperang serang selama 22 tahun 1998. Dan orang yang melakukannya masih hidup hari ini. Sebilangan besarnya masih hidup. Orang yang munafik, yang hipokrit waktu dia dipecat dalam UMNO tu, ada setengahnya memegang jawatan dalam kerajaan sekarang. Dari itu yang takut ini sekarang ni bukan rakyat di bawah. Saya sendiri pun tak takut kalau Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Walaupun saya terlibat sebanyak sedikit dalam menjatuhkan dia. Kerana kita orang politik. Dan saya rasa sejak sekian lama berkawan, selepas dia keluar jail pun, dia seorang yang tidak berdendam. Tetapi perasaan orang bersalah lain. Yang memberikan tomahan, fitnah dan sebagainya. Macam saya dulu buat Anwar Ibrahim, dia tahu saya konsisten. Daripada dia menjadi ketua muda tahun 81 sampai saya terlibat jatuhkan dia, saya tidak pernah menyokong dia. Dan dia menghormati keputusan itu. Saya tidak berdolak dalik, jadi munafik, cakap belakang lain, depan lain. Tapi saya menghormati dia sebagai kawan. Dari itu, kenapa orang takut dengan dia? Kalau dia berkuasa, malu alang lah kata orang kampung saya. Mereka yang pernah mengata dia, yang memberikan kenyataan, termasuk yang mengatakan dia mengurat bini orang dan sebagainya. Jadi, apa yang itu semua akan menyebabkan mereka yang masalah. Jadi, kalau kita lihat dari segi politiknya, yang tak setuju dengan Anwar Ibrahim ini, ikutan-ikutan dia. Kerana dia terikut dengan orang yang bagi dedak dia, Anwar ni begini. Kemudian, kaitannya dengan DAP. DAP ini dikaitkan dengan, kalau DAP ni Cina. Kalau Cina, DAP ni berkuasa, kita mati. Tetapi masalahnya, kita tidak pernah nak mententeramkan DAP. Memang UMNO ni dengan DAP tak boleh berkawan. Begitu juga waktu Pakatan Harapan, saya ada menulis, saya ada bercakap, carilah balik. Saya kata bagaimana puak kapitalis ni. PBM kapitalis. Amanah fundamentalis. PKR sosialis. DAP sosialis. Perdana Menterinya seorang kapitalis, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad.
boleh bekerjasama menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan. PBM itu sendiri parti kapitalis, parti bangsawan Melayu. Tak ada bangsawan tak jadi pemimpin dalam Bersatu ataupun UMNO. Dari itu macam mana mereka bekerjasama? Akhirnya mereka pecah. Mereka pecah itu kerana apa? Kerana merebut harta sambunan. Formulanya bukan kepentingan rakyat. Saya ini budak parti rakyat, budak parti sosialis. Walaupun saya tidak menjadi parti sosialis, tapi saya berguru dengan mereka. Ya. Saya Sadiq pun boleh jadi PM for Rafi Syakir. Melalui proses sikit lah, 30 tahun ke depan boleh ikut. Sekarang tak boleh lah. Budak ni kena belajar banyak sikit lah. Ya. Okay. Tak ada apa lagi saya rasa. Semua dah okey. Saya dah jawab. Time pun dah 1.5, 1 jam. Rudis Roslan, sekiranya apa dia kata? Sekiranya darurat yang sekarang ini termaktub dalam akta apa yang bila pengesaran darurat diadakan, dia akan lahirkan satu akta. Akta darurat tahun 2020. Contoh begitulah. Biasanya dibuat di parlimen. Jadi apabila parlimen digantung kerana darurat pada kali ini, maka akan dikeluarkan ordinan darurat. Cara bekerja, cara kuasa dan sebagainya. Jadi kalau parlimen tak ada, maka ordinan itu akan keluar. Jadi masalah kesilapan sekarang ni yang berlaku dalam pengesaran darurat ialah mereka tidak membentangkannya di dalam parlimen untuk membuat satu rang undang-undang darurat pandemik ataupun COVID-19 2020. Ini darurat politik sebab untuk mengekalkan kuasa. Jadi Ruslan, jangan bimbang. Kita sama-sama tengok darurat ini apa akta yang dikeluarkannya. Walau bagaimanapun darurat tidak boleh bertahan lama. Kalau Muhyiddin nak berkuasa pun sehingga tahun 2023, iaitu tanpa parlimen terpaksa dibubarkan. Lepas tu dia pun lingkup lah. Kerana akta darurat itu kalau baik untuk rakyat, mungkin rakyat akan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, tapi banyak keburukan kepada rakyat, kerajaan PN ini akan tumbang bila-bila masa. Tetapi di dalam masa darurat, jika berlaku penarikan sokongan kepada Muhyiddin, kalau dia dilantik oleh Yang Tuan Agong, maka dia akan jadi Perdana Menteri juga tanpa majoriti dan tidak boleh memanggil Dewan untuk bersidang. Kenapa K. Azmin tak siasat? Kerana dia bawa 10 orang untuk menyokong Muhyiddin. Ahmad Yani Nordin, terima kasihlah. Saudaraku Ismail Bongsu, apa khabar? Terus berjuang. Jangan lemah semangat. Politik ada turun dan naiknya. Saya dah cadangkan tadi, patut sabar sajalah dibuat darurat pandemik. Dengan keluasan yang begitu besar, dengan terlepasnya mereka yang terkena virus COVID-19 ini, maka jumlahnya banyak. Muhammad Nazri, saya rasa tak ada seorang pun dapat yang cukup majoriti, 112 orang. Ahmad Yani Nordin, terima kasih. Dean Rich, belanjawan ada, dibuat di bawah ordinan, bukan di bawah akta. Saya dah kata tadi kan, zaman Yasin, mereka dalam generasi 70, 80, amat menarik. Kalau ada pun generasi 60, tidak ada masalah. Okay, itu sajalah. Dah 10.35.
dan tuan, selamat malam lah semua. Ha, semoga kita semua sehat walafiat, jaga pergerakan kita di kelayak ramai. Ya, add application MySejahtera, buka, tengok hotspot adakah dalam kawasan kita menghadapi COVID-19. Kemudian patutnya kita waspada sepanjang masa terhadap ini, dan jangan lupa mandi. Kalau dulu kita mandi satu hari pagi, petang pun kita kena mandi sebelum tidur untuk membersihkannya. Segala virus pergerakan kita di luar. Jangan lupa pakai peliput. Jangan jadi macam pembesar yang menghadap Tuan Agong. Dia suruh kita pakai peliput, dia sendiri tak pakai peliput. Dia suruh kita penjarakan sosial, dia duduk rapat-rapat. Jadi macam mana tu kepimpinan melalui teladan. So, malam esok ada live lagi ke Datuk Ahmaduddin sini. Malam esok tak ada. Saya selang semalam ya. Nanti susah budak YouTube. Itu sajalah tuan-tuan. Kalau ada pun besok malam, tengoklah ke lapangan. So, setakat itu perbualan kita malam ini. Cikgu Ahmaduddin, okey, saya tunggu. Saya akan pergi nasi dagang. Mesej saya Cikgu Ahmaduddin, untuk ataupun belikan nasi dagang, kita makan dekat Q Bistro. Bye bye. Assalamualaikum. Maaf zahir batin, mana yang saya tersilap.